Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 23 November. Bersama saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Infrastruktur perbankan di Bumi Kenyalang bakal menyaksikan perubahan dengan pengenalan bank digital. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata permohonan penubuhan bank tersebut masih menunggu kelulusan Bank Negara. Tidak menjelaskan secara lanjut, katanya kriteria bank digital tersebut akan diberitahu umum selepas proses dengan Bank Negara selesai. You know, now is conventional bank yang menggunakan retail bank, iaitu face to face. Dan masa depan nanti transaction akan menggunakan digital supervised by Bank Negara. So you have to follow guideline by Bank Negara. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas merasmikan Sarawak Digital Village di bawah tabung ekonomi gagasan anak Sarawak Tegas di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching. Tegas Digital Village TDV akan berfungsi sebagai tempat paling penting untuk Sarawak menghasilkan produk berasaskan teknologi yang akan menjadi makmal uji kaji para peneroka menghasilkan proses dan produk dari sudut teknologi sekaligus menjana pendapatan Sarawak. Dibangun berasaskan Silicon Valley di Amerika Syarikat, proses dan produk tersebut merangkumi komoditi atau barangan malah meliputi harta intelek yang boleh diguna pakai di peringkat antarabangsa. Terdahulu dalam majlis sama, Pengerusi Tegas Datuk Lim Talif Saleh berkata penubuhan TDV membuktikan komitmen Kerajaan Sarawak dalam mempercepatkan pertumbuhan usahawan sosial dan tempatan. Ini kerana Menerusi Tegas dan rakan ekosistemnya akan bekerjasama memperkukuh usaha merancangkan inovasi keusahawanan digital dengan kerjasama pelbagai institusi pendidikan tinggi selain pemain industri berkaitan. Inisiatif di TDV antara lain meliputi program mempercepatkan pertumbuhan, pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan, akses pasaran selain bantuan dana dan bantuan harta intelek. TDV telah dimulakan pada Januari 2019 diilhamkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari pada tahun 2017 untuk membantu pengkomersialan dan pemindahan teknologi selain mempromosi inovasi dan keusahawanan digital dalam kalangan penduduk Sarawak yang merupakan pemacu strategi ekonomi digital Sarawak 2018-2025. Pertubuhan sukarelawan di negeri ini disaran agar mengekalkan budaya bekerjasama untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberitahu Sarawak mempunyai banyak pertubuhan sukarelawan termasuk pertubuhan sukarelawan Islam yang sentiasa dan sanggup membantu masyarakat tanpa mengira latar belakang agama. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pertubuhan ini juga sentiasa membantu kerajaan ketika diperlukan sama seperti masyarakat memerlukan khidmat mereka. Untuk itu katanya kerajaan Sarawak akan terus kekal mempertahankan persefahaman budaya saling tolong-menolong tersebut. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu demikian pada majlis peletakan batu asas bangunan The Salvation Army di Kota Samarahan. Bangunan The Salvation Army yang baru akan dibina di tapak seluas 3.04 hektar di Kota Samarahan menggantikan kediaman semasa di Jalan Uplands Kuching ketika ini. Kerajaan melalui unit hal ehwal agama-agama lain memperuntukkan geran berjumlah RM4 juta dan bantuan tambahan berjumlah RM9 juta daripada Pusat Perubatan Borneo untuk membina bangunan tersebut. Kebanyakan rakyat pelbagai peringkat umur akan terus diberi keutamaan dengan adanya inisiatif-inisiatif di bawah kerajaan negeri termasuk pemberian Endowment Fund Sarawak EFS kepada setiap kelahiran anak jati Sarawak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sejumlah 66,677 permohonan EFS telah diluluskan sejak inisiatif tersebut mula diperkenalkan pada tahun 2019 sehingga 30 Oktober tahun ini. Menurut Datuk Seri Fatimah, ia melibatkan peruntukan bernilai RM67.6 juta sambil menambah bantuan serta peruntukan serupa akan diteruskan di bawah kementeriannya. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program penyampaian bantuan inisiatif Kerajaan Sarawak dan pemantauan projek Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Pak Magading dan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Lundu di Lundu. Beliau menambah
arah itu juga, bantuan-bantuan lain termasuk bantuan ibu bersalin dan kenyalang Gold Card untuk warga emas juga diteruskan bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat. Pada majlis tersebut, menteri berkenaan menyampaikan beberapa bantuan inisiatif kerajaan kepada penduduk sekitar Lundu. Kita dapat menggunakan Sarawak Pay di mana saja kita pergi. QR code dia boleh menerima kad Sarawak Pay. Bermakna Sarawak Pay boleh digunakan di seluruh negara yang menerima Union Pay. T2. Saya tidak ada cash. Ya, kalau pakailah Sarawak Pay. Okey. Thank you, boss. Thank you. Nang kaca. Nang kaca. Nang kaca. Terkenal dengan gelaran Raja Buah, durian buah tempatan bermusim ini masih menjadi kegemaran ramai. Musang King juga dikenali D196, antara jenis durian yang menjadi pilihan penggemar durian dan pekebun tempatan. Tidak kira di bandar maupun luar bandar, harganya yang tinggi tidak menjadi penghalang untuk dipasarkan. Merungkai projek pembangunan tanaman buah-buahan di Krian, ikuti laporan yang disediakan wartawan Rosalina Rosli. Projek pembangunan tanaman buah-buahan khusus untuk buah durian kini sedang diusahakan oleh 16 peserta di tanah seluas 22 hektar di Kawit Krian Strato. Ia melibatkan anggaran 100 ke 200 pokok, melibatkan jenis durian iaitu D197, D168 dan D99. Bahagian Krian ini sesuai dijadikan perintis disebabkan keadaan topografi dengan tanah dia yang sesuai untuk tanaman durian dan juga dengan keadaan cuacanya. Malah, lokasinya yang strategik terletak berdekatan dengan lapangan terbang Spauh di Bebuling iaitu pusat pengangkutan penghantaran hasil dan produk makanan ke Singapura. Projek perintis ini dikelolakan oleh Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sejak tahun 2018. IADA telah memberi input pertanian seperti anak pokok durian, input pertanian seperti baja, racun makhluk perosak dan juga peralatan pertanian. Dijangka mencapai tempoh matang 2 tahun lagi, peserta mampu beroleh pulangan lumayan sehingga RM120 sekilogram. Diyakini mampu meningkatkan pendapatan. Peserta projek itu, Desmond Reynolds Germany, mula merancang untuk menghasilkan produk hiliran Musang King. Kami ada kursus sebelum kami menanam dulu. Siapa yang anjurkan kursus? Kursus yang dianjur oleh IADA. Okey. Apa juga kursusnya? Berapa lama kita kursus untuk menjaga Musang King tu? Mula-mula kami kursus seminggu. Pasal menanam, menjaga dan pasal Musang King, bukan Musang King saja, durian. Kerana kami diberi bukan Musang King saja. Kami ada diberi orang 168 di 668 dengan 99. Desmond yang memiliki kira-kira 150 pokok di kawasan tanahnya menganggarkan sebatang pokok mampu menghasilkan 50 biji durian dalam satu-satu masa. Menanam durian katanya memerlukan kesabaran yang tinggi kerana pertumbuhannya perlu dipantau dengan rapi. Bagi Anthony Ikom yang juga peserta program itu, kini mempunyai 140 pokok memberitahu pihak IADA banyak membantu selain menyediakan bantuan keperluan pertanian mengikut permintaan peserta. Untuk 5 tahun dia cakap, tapi kalau tidak cukup, boleh minta baru.
Banyak membantu lah maksudnya. Ayalah tu saya dah cakap sama bos tadi, kalau tu baja belum cukup boleh tulis surat lah. Bikin. Anthony berharap projek tersebut membuahkan hasil dan mampu menyumbang kepada industri agromakanan negara. Sasaran projek pembangunan tanaman buah-buahan berpaksikan jenis durian Musang King iaitu raja segala buah di kawasan Kawit Kerian mensasarkan pasaran global apabila tempoh matang dalam masa 2 tahun akan datang lagi. Selain pasaran global, kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA yang merupakan pengelola kepada projek perintis ini juga mensasarkan pasaran tempatan yang akan menjana pendapatan peserta dan sekaligus menjadi salah satu pengeluar durian di kawasan Betong seterusnya di peringkat negeri. Sekian sahaja laporan saya, Rozalina Rosli untuk Berita RTM. Sekian Berita Pagi Sarawak. Sehingga berjumpa lagi, saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam hormat. Assalamualaikum.